Stan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual oleh Bola Itu Live. Saya tak nak bazirkan banyak masa, Stan. Saya nak terus bawa perbualan kita ni ke satu tempoh masa yang berbeza, iaitu mungkin sekitar 2-3 tahun lepas, apabila anda mengambil alih Kuala Lumpur sebagai CEO dan cuba membawa pembaharuan kepada kelab. Kerana saya meletakkan diri saya dalam posisi seorang individu yang memerhatikan kelab ini daripada luar, dan dalam 3 tahun kelab ini telah berjaya melayakkan diri ke 3 final berbeza. Bukan kejohanan yang sama, ketiga-tiganya kejohanan yang berbeza, 2 di peringkat domestik, 1 di peringkat antarabangsa. Dan apabila anda melihat perjalanan setakat ini, adakah ia sesuatu yang pernah anda bayangkan ketika mengambil alih kelab 3 tahun lepas? Satunya, apabila saya ambil alih, saya melihat bola itu live saya. Okay. Itu yang paling penting. Firstly, thank you for having me. Alright. Football has been my life. So that's the truth, obviously with the name. Tapi apabila kita kembali kepada pembentukan dasar pasukan Kuala Lumpur City yang berubah apabila ada permintaan daripada governing body FIFA, AFC, FAM, MFL untuk diswastakan. So pembentukan Kuala Lumpur City, dasarnya saya melihat apakah yang saya dapat yang baik daripada bilik persalinan Kuala Lumpur apabila saya berada sebagai seorang pemain akademi, seorang pemain profesional. Banyak fasa saya lalui dalam kelab ni, dan apakah yang tak menjadi ataupun apakah yang buruk yang boleh diperbaiki. Itu menjadi mungkin sesuatu yang penting, komponen yang penting. Dan satu yang saya melihat, yang saya pernah repeat banyak kali dekat 3 tahun, kita mempunyai mungkin dekat 200-300 komponen yang perlu diperbaiki, boleh diperbaiki, dan perlu berubah pun ada. Tapi kamu kena pilih satu dalam banyak-banyak tu, dan itu merupakan culture. Apakah itu culture? Culture perkataan yang sangat besar. And I know you read a lot into that. Tapi sebenarnya culture, nak decipher benda tu, you will go back to something basics, habits. Tabiat kita hari-hari yang membentuk culture. So tabiat, adakah tabiat dressing room Kuala Lumpur ni adalah tabiat pasukan yang dressing room pemain ambil check every month, management pun tak ada intention nak jadi top club? Sebab itu yang saya rasa masa saya main untuk club ni, kerana memang nampak capital city, banyak syarikat-syarikat, banyak ada municipal council yang mungkin terbaik di negara, tapi club tak seimbang dengan capital city. Duduk di bawah FAM Cup, Premier League, Super League. Maksudnya, adakah tabiat mereka dan tabiat management is to make sure the club is going to be competing at the highest level. Dan saya melihat itu merupakan perkara paling penting untuk berubah. Kerana itu, dalam step tu, recruitment. Sebab kelab ni dalam sebanyak yang berlaku dalam 3 tahun, yang baik, yang buruk, yang boleh diperbaiki, 3 final dalam 3 tahun. Satunya yang kita perlu kembali kenapa ia berjaya setakat ni adalah mengikut aset terpenting kelab, recruitment. Kerana recruitment ni perlu ada knowledge, perlu ada apakah visi panjang. Sebab recruitment ni merupakan benda paling penting. Kamu bukan hanya memilih seorang jurulatih dengan technical coaches, dengan pemain-pemain kamu berdasarkan saya nak menang, this is a good right wing, a good right back. No. That doesn't happen at KL. It's more about apakah mereka boleh memberi dari segala aspek dalam dan luar padang. How would they carry themselves? Apakah visi mereka sebagai seorang pemain bola sepak hanya untuk bermain untuk menang dan menjadi pemain terbaik dan gets the best wages ataupun gaji terbaik, ataupun seorang pemain yang mahu meninggalkan sesuatu kepada pemain-pemain muda, kepada peminat-peminat mereka yang akan senantiasa selepas mereka bersara pun kembali kepada satu momen. Saya suka pemain ni kerana pemain ni telah memberikan ni, bukan sahaja di atas padang tapi benda-benda yang lain. So kita berjaya mungkin recruit, boleh saya katakan lah, kebanyakan dalam dressing room KL mempunyai kualiti tersendiri. Yeah. Menyebut tentang dressing room dan karakter-karakter pemain KL adalah something yang mungkin saya nak sentuh sedikit selepas ini. Tapi something yang ini pandangan peribadi saya, antara perkara yang mungkin landscape bola sepak Malaysia
sepanjang beberapa tahun lepas ini tak banyak ada adalah kisah-kisah kebangkitan underdog. Dalam bola sepak Malaysia ni khususnya yang memenangi adalah pasukan yang selalunya mendominasi, yang terkuat, dan itu adalah lumrah hidup. Kalau anda kuat dan anda ada struktur yang baik dan ada squad yang luar biasa, ada management yang luar biasa. Kalau di Malaysia contohnya kisah Johor Darul Takzim, kelab yang jelas terbaik di atas padang, mereka akan dominasi. Tetapi antara perkara yang memberikan nafas baru kepada komuniti bola sepak, bukan saja di Malaysia tetapi di mana-mana negara juga, adalah kisah-kisah underdog. Kita akui dan sedari betapa impact yang besar yang ditinggalkan oleh contohnya Leicester City ketika mereka menjuarai kejohanan Liga Perdana Inggeris. Kita cukup terkejut melihat kisah-kisah kebangkitan kelab-kelab kecil yang muncul juara ataupun masuk ke final sesebuah kejohanan. Adakah anda melihat Kuala Lumpur City ini sebagai satu underdog story yang berjaya mendapatkan perhatian orang ramai kerana dalam 3 tahun berturut-turut, tak kisahlah orang nak kata apa tentang prestasi kelab di peringkat liga, tetapi realitinya kelab ini masuk ke 3 final berbeza. Pandangan anda tentang perkara itu? Satunya apabila Ricky Syahnyap menyentuh tentang Leicester City. Apabila kita berjaya 2021, ramai mengatakan 5,000 to 1 chance. Pada momen tu saya melihat adakah kita can be a one year wonder ataupun kita boleh memastikan kesinambungan Kuala Lumpur. Dan 3 years on nampaknya ada konsistensi, dan itulah kerana saya rasa ramai melihat bagaimana Kuala Lumpur boleh konsisten kerana ramai tak jangka. Di Liga, walaupun kita tidak menghuni tempat kedua, 1, 3, kita dalam sejarah KL antara pasukan paling konsisten dengan senantiasa meningkat dari segi kutipan mata, dari segi kutipan kemenangan. So that is growth. Kerana di Liga anda perlu juga melihat kepada bajet yang ada, kerana Liga is a long game. Dan dalam tu, apabila culture dressing room elok dan dekat Liga dia konsisten, dia membawa elemen tu kepada piala. Itu yang berlaku di Malaysia Cup, unbeaten about 22 games 2021, and then AFC Cup adalah contoh terbaik lah. Apabila di Liga digunakan sebagai mungkin tempat latihan mental, kalah pun ada sebelum melawan Sogdiana, kalah dengan JDT sebelum lawan Vital. Kalau anda melihat statistik tak masuk akal. Lepas kalah dengan Penang, pergi beat Sogdiana di Uzbekistan. So nampaknya bola sepak ni, that's why we love the game, full of surprises. Tapi apa yang mungkin kelibat terpenting adalah player, jurulatih dalam dressing room, yang saya percaya ini mungkin pendapat mereka juga. Saya pernah of course share this with them and they have given me the feedback. Mereka rasa part of the club's starting point and the growth. Maksudnya mereka juga membina klub ni daripada dasar. Kerana rekrutmen memula daripada 2021, mereka masuk ke dalam klub, ada yang memulakan fasa baru bersama KL City. So, kalau tanya kenapa sebuah kelab kecil boleh melakukan sesuatu yang luar biasa, lah kerana setiap pemain dan jurulatih dan staff, management, pengurusan tertinggi yang terlibat, mereka merasakan setiap kekalahan tu mereka rasa sakit kerana mereka merasakan ini adalah sesuatu yang mereka sedang bentuk. It's almost like a startup. Yang kamu sendiri meniti peluk kamu, your blood and sweat is in every bit of the loss and the win. Pahit manis. So saya merasakan mereka bukan melihat kepada sebuah kelab yang besok saya akan tukar jersey. This year I play for KL, next year I'll be with another club. Because seorang pemain yang baik confirm akan dapat kelab-kelab lain. Tapi mereka ramai yang sebenarnya selepas 2021 dapat offer yang melambung, jauh lebih tinggi. Tapi mereka stay bukan kerana ramai tahu kita mempunyai bajet yang sederhana, tapi mereka stay kerana quality, environment yang ada pada kelab ni. Terutamanya pemain-pemain ni, ramai melihat mereka sebagai atas padang kena menang, wajib perform, dan di luar padang mereka tidak begitu dilihat. Tetapi di sini saya merasakan mereka mendapatkan kualiti keseimbangan, balance life. Saya tertarik dengan apa yang anda sebut tentang environment yang telah anda bina di dalam dressing room, juga di luar padang. Kerana saya masih ada memori melihat penyokong-penyokong Kuala Lumpur mengikuti perjalanan Kuala Lumpur sekitar 5-6 tahun lepas. Saya pernah juga ke beberapa stadium yang berbeza yang digunakan untuk Kuala Lumpur beraksi pada ketika itu, dan mood ataupun
general feeling around the club pada ketika itu sangat negatif. Tetapi antara perkara ataupun pengalaman yang saya secara peribadi tidak akan lupakan adalah pengalaman tahun lepas apabila kami sempat bekerja ketika KL beraksi dalam perlawanan-perlawanan away from home knockout stages Piala AFC di Matic KL, dan pengalaman melihat penyokong-penyokong KL meraihkan kemenangan-kemenangan dramatik tersebut berlatar belakangkan bangunan KLCC dengan nyanyian lagu Sinaran daripada Sheila Majid. Itu adalah satu gambaran ataupun pengalaman yang saya bukan penyokong Kuala Lumpur, tapi saya sendiri takkan lupakan pengalaman tersebut. Dan Kuala Lumpur telah berjaya menghadiahkan detik-detik ini kepada penyokong dan individu-individu tersebut. Persoalan saya kepada anda, apa yang dalam konteks KL City sebagai sebuah kelab, cabaran terbesar seperti yang anda katakan ketika anda mengambil alih adalah bagaimana kelab ini mahu menarik penyokong-penyokong baru, generasi-generasi baru di sebuah kota yang dipenuhi dengan jumlah manusia yang tinggi, jumlah syarikat-syarikat yang besar. Setakat ini, bagaimana anda melihat progres kelab dalam proses mengembangkan identiti dan memasarkan identiti Kuala Lumpur City ini? Menyentuh kepada itu, saya pernah saya rasa first 6 months 2021 saya pernah berbincang dengan ramai, tanya pendapat mereka. Kita ada buat behaviour test, of course around Ceras paling banyak, tetapi di sekitar Lembah Kelang kita ada banyak boleh katakan issues ataupun problem, tapi solusinya tak banyak, kerana kita sedang mungkin compete with English Premier League. Today's world banyak lah, seorang tu nak spend 2 jam, dia lebih baik ada 5 device, KL one of it, tapi I nak tengok Man United sekali. Mungkin I nak tengok ada final Dota, ada mungkin tenis. Kalau duduk kat rumah ataupun mana-mana, you're competing with a lot of urban culture. Tapi saya merasakan itu adalah existing problem. Tapi solusi yang saya sedang melihat hampir 3 tahun adalah, can KL be my second club? Saya rasa ini kembali kepada how diversified Kuala Lumpur is dengan jumlah populasi yang tinggi. Kebanyakan orang yang saya pernah bercakap dengan dialog beberapa benda, mereka menyatakan mereka daripada Terengganu, mereka daripada Kelantan, mereka daripada Penang, mereka daripada Johor. Tetapi mungkin mereka atau family mereka sedang berada di KL kerana ia merupakan financial and economical hub of Malaysia. So ramai orang menyukai KL kerana mereka mencari kerja di sini. Inilah tempat mereka membina keluarga mereka. Inilah tempat yang mereka spend paling banyak kerana di sinilah mereka bekerja. Tetapi you cannot take away the belonging from someone, sebab itulah tempat lahir mereka. Kalau mereka datang daripada Melaka, negeri sebelah, Seremban. Tapi KL merupakan sebenarnya rumah kedua mereka. Ataupun if there was a second club, Itu menarik. it would be KL, because KL sedang memberi sesuatu yang begitu rapat dengan mereka. Itu naskah mereka, dan mereka bina life mereka di sini 10, 15, 20 years, it doesn't matter. They might have been born in different places. So I tak boleh replace tempat lahir mereka, tapi bolehkah saya menjadi second club mereka? Club yang mana mereka tak boleh kembali ke Terengganu every weekend to watch Terengganu. Of course when Terengganu plays here or Kelantan plays here, mereka datang. Tapi can I get them to come every week to watch their second team play because they love football, and this is the second team that they love because their first team is too far away? This is something I'm looking at. Not easy to be done, easier said. Tapi ini selepas 3 tahun banyak research yang dilakukan. Tapi itu sebenarnya satu pendekatan yang sangat menarik. Saya sendiri tak pernah memikirkan perkara itu daripada angle tersebut, kerana di atas kertas proses yang natural buat setiap kelab bola sepak adalah untuk prioritize identiti mereka sebagai kita perlu menjadi kelab pertama setiap penyokong di luar sana. Tetapi angle itu adalah menarik kerana realitinya kalau kita memikirkan Kuala Lumpur sebagai sebuah lokasi, sebagai sebuah bandar, ia adalah bandar di mana jutaan manusia dari seluruh pelosok negara datang untuk membina kehidupan di sini. Jadi nak atau tak, walaupun identiti mereka sedikit cebisan itu akan ditinggalkan di halaman kampung, di negeri masing-masing. Kalau misalnya saya datang daripada Perak, ada sebahagian daripada identiti saya di Perak.
Tapi saya sudah menetap di Kuala Lumpur 10 tahun. Saya sudah mengenali jalan raya di Kuala Lumpur, corak kehidupan di Kuala Lumpur, situasi trafik di Kuala Lumpur. Ini sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian saya. Jadi tidak mustahil untuk saya mula melihat Kuala Lumpur City sebagai extension of identity baru itu. Itu adalah angle yang sebenarnya saya tak pernah memikirkan, sangat menarik. Dan apa contohnya mungkin langkah-langkah yang KL City ambil untuk menarik demografik yang baru ini, iaitu manusia-manusia yang datang daripada negeri lain tetapi memiliki minat dalam bola sepak dan mungkin boleh menjadikan Kuala Lumpur sebagai kelab kedua. Number one yang tak boleh lari, yang saya pernah, mungkin saya traditionalist lah apabila saya melihat. Kamu boleh buat banyak fan engagement, marketing, branding. Of course, that creates awareness in modern day. Digital, traditional, doesn't matter. Tapi kamu tak boleh lari daripada jika sebuah club is competing at the highest level. Of course, winning cups is the ultimatum. 26 years saya boleh menyatakan Manchester United sebenarnya dalam era 90s pun saya rasa tak ada fan engagement. Tapi dengan pembelian Eric Cantona yang ditayangkan di televisyen kita, cukup untuk fan engagement menjadi engage. Mereka tak sampai ke rumah Kish atau saya untuk kita menjadi fan United ataupun Liverpool fans yang ada. Lagi-lagi zaman era yang lebih tua, penyokong-penyokong demografik, penyokong-penyokong yang lebih tua Liverpool datang daripada 80s and 70s. Kenapa mereka menjadi penyokong Liverpool? Adakah Liverpool sampai ke rumah mereka? Ada fan engagement director yang sampai? Tak. Mereka tengok di televisyen, TV1, TV2 zaman tu, dan jatuh cinta dengan apa yang dilakukan oleh Liverpool di atas padang. So I'm a bit of a traditionalist when it comes to that. Kamu tidak boleh lari daripada consistency on the field. So apakah langkah pertama? Langkah pertama adalah the team is playing at the highest level. Contoh terbaik adalah AFC Cup final. Satunya, saya mengetahui culture Malaysia, kita tidak boleh host final di stadium yang kurang daripada boleh katakan 50 to 60. Kerana satunya kita akan memenuhkan stadium. I think you're an evidence of that. You would believe in that. Kita adalah unik, mungkin seperti negara-negara yang ada kelebihan seperti kita. Jaranglah ada. Nak kata pun susah. Mungkin di South America, you're looking at Maracana Stadium, you're looking at Boca, River Plate, yang boleh memenuhkan that kind of level. So we need stadiums that are large. So apabila sampainya ke AFC Cup final, antara benda yang saya lihat apabila kita berubah ke stadium Bukit Jalil, you were there I think, betapa ramainya expat yang duduk di KL yang hampir 10 tahun, sama dengan yang rakyat Malaysia yang daripada negeri-negeri lain yang duduk di KL 10-15 tahun. Kita dapat banyak expat yang mungkin fan Ajax daripada Holland, mungkin fan Milan daripada Itali, mungkin fan FC Groningen, adalah few yang I met. Mereka jadi penyokong KL sebab KL is playing in a cup final of Asian level. So that day I found out that KL ada banyak expat fan kerana satu, mereka dapat tahu KL is now number 2 in Asia. After that night, they were so proud to be there. So that is one of the steps. But that is a simple understanding, hardest to achieve. To go to a AFC Cup final doesn't even make sense for a club like us. But that is converting fans of this underdog story of getting there. That is one step. Obviously, the next step yang kita perlu lakukan adalah memahami apakah masa terbaik weekend of our age groups. Sebab banyak age group, banyak ni 40 to 50s, what they do on a 6 PM to 10 PM on a Saturday is very different to a 21 to 30 or a 30 to 40. So these are the tests that we are trying to find out and to see, because now kita punya 3 kick-off time, 5:30, 8:15, 9 o'clock. So recently we played a 5:30 game. So kita melihat ada yang bagi feedback, bagus, lepas game masih pergi dinner, boleh keluar, masih ada masa untuk buat benda lain. Ada yang suka pukul 9 sebab 5:30 diorang main bola, social league. So those are the feedbacks we are taking to see if we can start to dictate our kick-off time on the weekends especially, to try and see if we can attract more fans that are urbanized, daripada luar negeri tapi urbanized, and they want to give some time to the club. Kalau menyebut tentang, kerana anda mengatakan bahawa aspek yang terpenting dalam proses menarik penyokong adalah nak tak nak prestasi pasukan di dalam sesebuah kejohanan. Dan menyebut tentang prestasi Kuala Lumpur, khususnya dalam beberapa musim lepas ini,
nama yang sentiasa akan dibangkitkan adalah Boyan Hodak, kerana kita sedia maklum bahawa pasukan Kuala Lumpur City sentiasa perlu mencari balance yang tepat di antara mahu mendapatkan pemain-pemain berkaliber tinggi dan pada waktu yang sama mengekalkan sudut kewangan yang agak positif. Dan proses mencari balance ataupun garisan tengah tu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi melihat kepada skuad Kuala Lumpur pada konteks musim ini, apa yang dilakukan oleh Kuala Lumpur untuk meneruskan proses penerusan prestasi positif di atas padang? Kerana sesuatu yang sering dibangkitkan oleh penyokong adalah kalau 2 musim lepas adalah ketiadaan seorang penyerang yang berkaliber tinggi di atas padang. Dalam konteks musim ini pula bagaimana? Kalau kita melihat 3 musim. Musim pertama Dominic da Silva. Second half of the season kerana Dominic cedera, kita cuba bawa Kieran 70 minutes cedera. Last year kita bawa Kevin Kombeba. Mid season kita bawa Jordan Minta. This year kita bawa daripada awal Kayon and Kipre. Kalau nampak apa perbezaan, 2021 apabila kita sign Dominic, kita tidak mempunyai budget yang lebih untuk sign someone else. Kita buat pertukaran kerana dia injured dan kita bawa seorang pemain, dia pula tercedera. Tapi apa saya maksudkan adalah kita mempunyai one number 9. Last year Boyan nak ada perbezaan kerana ada sesuatu yang sangat-sangat besar yang berlaku apabila Romel menjaringkan 10 gol di Piala Malaysia. Dan dia menyatakan he wants to try as a number 9. So Boyan dengan conversation beliau dengan saya, dengan Romel, respect that, kita cuba beli seorang pemain yang boleh bermain dalam 2 posisi, 9 and on the sides. Itu Kombeba. Apabila datangnya separuh musim, kita melihat mungkin the need for a proper 9. Boyan nakkan Sonny Norde. Saya tak mampu. So we just can't afford him because Sonny's asking price is just too high. So Boyan said, if you don't get Sonny, then you get an alternative, but Sonny would be my choice. I can't afford it. The club can afford it. So kita dapat Jordan Minta on loan. Right? And that's how we went to the AFC Cup. So antara benda yang berlaku pada Oktober 2022 selepas final Piala AFC, for Boyan to stay, Boyan nyatakan, I cannot play with a smaller squad. Because dah 2 musim, kita main dengan hampir 14-15 orang. Yang musim lepas ni memang dekat final memang dah tak ada tangki dah. Nak kata anything pun, first thing the players has given all their legs. Everything they have, they left it in Sok Diana. And they still put on a performance in the final. That was the best they could do with the small squad we have. So apa yang berlaku lah, Boyan menyatakan we have to play with a bigger squad. So that's where we sign Kayon and Kipre. Kalau kamu lihat, kita ada Patrick Reichel yang merupakan Filipina dengan Kevin Mendoza. Southeast Asian tu. Jika Boyan nak buat perubahan taktikal secara drastik, di mana Kevin tidak bermain, Patrick boleh bermain. Hampir 5-6 bulan Akram Mahinan unlucky. Not say big injury, tapi unlucky. Can happen to anyone. Fever, so tak bermain begitu banyak game. Not having Akram, not having Kevin Mendoza yang hampir 4 bulan berada dalam keadaan meniscus. Kalau saya kembali kepada musim 2021 dan 2022, kalau ketiadaan Mendoza dengan Akram, mungkin KL dah tentu tak ada kat final. But this year, because we signed Sebastian, we're able to cope a little bit more. Of course, having Akram back would be the best scenario. Dengan ketiadaan Kevin, kita telah melihat dua bintang. Azri Ghani ramai tahu kerana tahun lepas apa yang beliau lakukan di Piala AFC apabila diberi peluang. Tahun ni pula orang ramai kata Azim, from where has he come from? 3 goalkeepers. That is squad depth. These are evidence of squad depth. Declan keluar, Nazirul Naim bermain dengan begitu baik. In centre back, we've played without Matko. Walaupun kita sign Matko awal, kita bermain dengan Kenny. Because we can play Kenny there because Sebastian ada. Kalau tidak, Kenny terpaksa ganti Akram di tengah. And at front, Boyan sometimes ada positive headache. Ramai, I'm sure in analysis you're going, dia bermain dengan Kipre, Romel, ataupun dia bermain dengan Kipre, Kayon. Sebab anda punya Imatko kat belakang, GG di tempat Asia. So clearly you can see for the first time in 2 years, the improvement is Boyan is playing with a larger squad depth. In terms of points collection, we've been the highest in the last 3 years. In terms of goals, we've been the highest. In terms of concede, we have actually conceded the most among the 3 years, but you can see sebab kenapa Kevin kehilangan. Ada perubahan. Apabila ada perubahan, you probably will concede more. But going forward, Boyan has also balanced it because we've added more steel in front.
So for me, this is squad depth that we never had for the last 2 years. Our budget has gone up a little bit, but it's still below most of the budgets of the big clubs in the country. Kalau menyebut tentang bajet, ini adalah sesuatu yang saya faham yang anda banyak mendedahkan perkara ini juga kepada penyokong-penyokong di luar, tetapi boleh berikan gambaran ataupun contoh betapa sukarnya proses pencarian bajet buat sebuah klub swasta yang berpangkalan di Kuala Lumpur dan beroperasi di Liga Super Malaysia. So kita big statements adalah, saya pun pernah menyatakan, so many companies out there in KL. Saya rasa kalau besar ada dekat 2,000 lebih listed company, 1,008 berpangkalan di Kuala Lumpur ataupun Klang Valley. So that's 90%. Tetapi apakah belonging mereka terhadap klub ni? Apakah belonging mereka ataupun kesedaran mereka terhadap klub ni? Apakah ekosistem tu memberikan business appetite kepada mereka? Kerana business appetite of businessman usually is going to tax, going to few other things that are business related. So these are reforms yang perlu diperbaiki ataupun perlu diimprove. Kerana bagi saya, setiap kali saya ketuk pintu dengan beberapa syarikat besar, walaupun mereka yang aware dengan 2-3 tahun kita punya run, which doesn't make sense to them. When I actually go to them, they actually, really, you're 3 finals 3 years? So saya menyatakan yes, without any much of backing. Of course we thank those who are backing us for the last 3 years. You see the names on the jersey, you will know. Tetapi dia menyatakan, okay, I'm interested. But then it goes to the next level of discussion. The next level of discussion, the appetite is very minimal at the moment, because it's one-way street in Malaysian football. Everyone knows that. And Musa dah melihat persekitaran, environment. You just look at the environment. What has happened dalam, not only in the last 3 years, but overall of a span of 20 plus years. Every year there's a record of a club closing down. Every year there's records of unpaid salaries. Every year there's a record of situations where there is an issue, financial issue. That is the image that has been around for a long time now. We need to improve that first before we can add confidence towards another sector. Corporate sector ni is dollar and cent sector. The minute mereka menghidu that this is a very heavy, nak convince board mereka pun susah. So board say, why you want to walk into it? I mean, okay lah, we sponsor one small, let them go. So sometimes yes, we will get a very small sponsorship, but it's very short term. We don't get long term. So for the first time I've got long term. I thank UBB for coming on board 2 years in a row. They took again consideration about 4-5 months this year. It's not automatic. But again, when we hit the semi-finals, they said, wow. So on merit, I'm very happy to say that here. On merit, they came back on board. Because I think it's just not about satu benda, bukan pasal dia hanya satu sponsor, tapi sponsor yang berkekalan. Tahun lepas AFC Cup dengan kita, tahun ni kembali. So nampak appetite dia, walaupun kita ke AFC nombor 2, dia tidak berkekalan tau. It speaks a lot of volume. Kerana mungkin daripada business side, it doesn't make sense. But apabila kita buat sesuatu yang luar biasa, di mana kembali ke final sekali lagi, mereka pun nampak kalau kita boleh buat, mereka pun boleh buat. Tapi kesukaran ni adalah things that I can control. There's a lot of things yang boleh ada dia punya perbincangan yang naik until maybe parliament reforms, because we go to Japanese, which you know really well, J-League, company konsortium terbesar, Kawasaki, Honda, klub mereka, nama klub mereka dah tersemat dengan nama klub. In Korea is the same, Ulsan Hyundai, right? Kawasaki, Frontale. Kerana mereka meletakkan satu visi 50 tahun hingga 100 tahun, kerana ada policy reform kat parliament level yang berlaku from the late 90s. Because there is a business sense to it. Dia mempunyai make sense. Lepas tu, kalau mereka mempunyai 30,000 employee in that province, mereka semua bekerja untuk Honda. Bekerja dengan kawasan. Of course, on the weekend, he's going to take his whole family to go and watch a club that gives back to them. So it's an old ecosystem. We are not there yet, obviously. Can we get there? Of course. We love this is the number 1 sport in the country. Tapi the reform has to be done not from that person is at fault, that person, no, I don't think. I think it's a whole ecosystem that has to come together to do policy reform. Because apa yang mungkin saya nak hendak nyatakan kat sini,
jika Liga Super Malaysia tidak berada pada tahap terbaik, maksudnya pasukan negara pun efek. Kerana you cannot run away that untuk 10 bulan mereka mempunyai mungkin 7 FIFA match days in a year. Okay? Untuk 10 hingga 11 bulan, kadang Liga Malaysia ni lebih panjang. Apa yang memberikan satu environment bola sepak kepada negara adalah Liga Super Malaysia. Because that is our culture. We love our state teams. Sekarang dah privatized, but it's still a state team. KL is a state team. A federal state team. Selangor is a state team. Kedah is a state team. Terengganu is a state team. It's a state team because we love it. We can never change that name. And itulah penyokong nak lihat every week. So for me, I give another example. Bagi saya melihat domestically, kita layak ke FA Cup final lebih besar daripada AFC Cup final. That is how, Apa logik dan naratif di sebalik tu? because we love our domestic football. Kenegerian kita. Kita sedang menentang lagi satu negeri. Dengan AFC Cup final, KL menentang Al-Sib. Apakah sejarah Al-Sib ada belonging dengan kita? Tak ada. Tapi kalau kita menentang Johor, kita menentang Selangor terutamanya, ada sejarah yang begitu mendalam dan lama. Setiap build up yang boleh dilakukan, ada dia punya momen-momen fan tu. I pernah pergi stadium 1996 apabila Mehmet Durukovic scored the goal. These are real moments that, like tadi Kish kata di Matic, saya sendiri yang berada di luar dekat stadium, apabila habis game dapat video dengan flare, dengan orang sedang menyanyi, teared. Because I'm a KL true and true boy who is so proud to see the club where it is today. But you want it to continue. But as a whole, the ecosystem has to continue. Because every state, negeri, semua negeri akan ada dia punya moment-moment in history. Anda menyebut tentang FA Cup final. Sekarang ni KL dah masuk 3 cup finals in 3 different years. Saya ni, so as personally, saya ni bukan individu yang sangat berminat untuk melihat ataupun evaluate kelab berdasarkan jumlah piala yang mereka menang. Kerana aksi final itu adalah aksi yang 50-50. Apa-apa saja boleh berlaku di final. Bagi saya, sampai ke pentas final itu adalah sesuatu yang sepatutnya dilihat dengan cukup positif. Dan buat KL sudah 3 tahun berturut-turut ke pentas final. Dan berdasarkan pengalaman anda, dah 2 tahun, anda dah merasakan getaran jiwa sebelum aksi final itu. Jika dibandingkan pengalaman nervousness dalam 2 final sebelum ini dan juga final kali ini, yang mana yang anda rasakan KL berada dalam kedudukan yang terbaik sebenarnya untuk melakukan sesuatu? Setiap final ada keunikan dia. Saya merasakan for this year, saya rasa dengan squad yang ada, dengan family KL yang bersama dah hampir 90% bersama 3 tahun, it has to be the strongest time. The more you live together, the more you work together, the more you fight for each other, the stronger the bond is. Anything in life, bukan saja bola. And it's all a journey. So bagi saya, we must be in the best scenario this year compared to when 2021 ataupun 2022 because we've grown to learn. I'll give you an example why I say that. The dressing room always most likely I replicate their feelings. And 120 minutes Terengganu versus KL. Saya duduk di kawasan bersama beberapa VVIP Terengganu. The minute the whistle went off, 5 pemain Terengganu rebah. Pemain KL keseluruhan kesebelasan di atas sedang berjalan dengan laju, dengan dada di atas, kembali ke Boyan Hodak. Perjalanan itu merupakan perjalanan ke final, bukan untuk menang penalti. Kerana mereka dah tahu penalti is part of the game. Kalau kembali ke 2021 Melaka di Hang Jebat, sudah tentu mereka mempunyai nervousness, mempunyai pengalaman pertama mereka, kelab baru, penalties can go anywhere. Tapi now on, I think 4 penalty shootouts or 5 penalty shootouts. Mereka dah hampir melihat penalti ni part of the process of 90 minutes. I told the boys that 120 minutes is when you won the game. Because they didn't need to take that penalties to prove that they're going to win. They will win. Because Terengganu, when you fall down 5, means you already toast coin. Sebab penalti ramai kata it's a toast coin. But for KL, it's not a toast coin. It's part of a football match because that's how you get to a final. You got to win that. So for me, 3 tahun, that's the strongest point of my measure where this team is.
That would be my measure point of why I'm saying mereka berada pada tahap yang terbaik pada tahun ni. Dalam 3 tahun di mana KL dilihat sebagai pasukan underdog yang punching above weight, tahun pertama KL masuk ke final Piala Malaysia, menewaskan JDT dalam final tersebut dalam satu aksi yang saya rasakan peminat bola sepak di Malaysia yang menyokong klub lain semua akan mengingati juga, kerana bukan mudah untuk menewaskan pasukan JDT, terutamanya di pentas final apabila mereka selalunya akan menjadi pasukan yang sangat ruthless. Jadi Kuala Lumpur dah pernah menewaskan pasukan JDT sebelum ini di pentas final. Tahun ini berdepan dengan JDT, tetapi tahun ini adalah JDT yang sangat berbeza. JDT yang berjaya menjaringkan 67 gol setakat ini di pentas Liga Super, yang hanya bolos 3 kali, majority of which bukan daripada open play juga. Ini adalah pasukan JDT yang berada di landasan yang jauh lebih tinggi daripada JDT yang kita kenali 2 tahun lepas. Dan baru-baru ini saja dalam aksi Liga Super juga, KL City mengalami satu kekalahan yang besar di tangan mereka. Dan melihat kepada realiti tersebut, apakah naratif yang sedang bermain di dalam dressing room KL City menjelang perlawanan kali ini? Bagaimana pemain, staff club dan juga anda dan juga Boyan sebagai sebuah pasukan sedang cuba membina perjalanan ke arah final ini? Well, I think satunya dia pergi both ways. Anda tidak boleh kembali kepada prestasi 2021 final Piala Malaysia yang mana kita menang. That's out the window. Then it also goes both way. JDT can have a really good record after that 2021. Mereka saya rasa menjadikan dekat 20 lebih gol sejak kita berjumpa 5-6 kali. Mereka pun akan keluarkan tu daripada tingkap mereka. Kerana final is an anomaly of its own. Tetapi kalau saya melihat apa yang mungkin berlaku daripada neutral head sebagai mungkin seorang penganalisa, bermain di Stadium Sultan Ibrahim, JDT has no choice but to win. The pressure is on them. We are there to go and try and compete, give our best and leave everything on that pitch. I think there's no room for JDT anything to happen. Kalau KL bawa JDT to 90 minutes pun, saya rasa everyone will be standing up. What's going on here? Because that's the kind of level that Johor has become today. 10 tahun projek yang bermula hampir sedekat dah. So of course, level mereka, apa yang mereka lakukan on and off the pitch, which is well covered on His Royal Highness vision, players feel as on top of Asia. And the best thing about Johor's 10 years is actually, I feel, is not just the domestic, tapi they are preparing for something bigger, which comes soon, the start of Asian Champions League. Yep. So that team, pasukan ni is preparing for that. That's why it's been probably the best team they've had in a decade. So I feel dengan benda tu, just for the final alone, the pressure is actually in their court. You cannot imagine these players are top players. They go to finals. Mereka berada pada peringkat sebegini. There's a saying dalam bola sepak, kamu memerlukan pemain yang sudah biasa dengan big matches, dengan the pressure of big matches, because you see it is unique. You can see some top young players crumble, and then you got Arif Aiman who takes on the whole level of pressure to another level, because he just goes and show that what kind of footballer he is at that level. So that's why it makes them who they are. They can actually just make this final look really average because they're that good. But the pressure is on their court. They got to win. They've got to win. Because that is what JDT is about. Saya tak nak tanya soalan terakhir ini berkenaan possibility of KL menang piala, kerana kalau realitinya KL menang piala, perjalanan ini akan diteruskan dengan momentum yang cukup positif. Ia berkemungkinan mencetuskan sedikit kebangkitan di Liga. Ia akan meletakkan kelab dalam posisi yang lebih baik untuk kempen Piala Malaysia. Tetapi selaku CEO kelab, saya nak tanya kepada anda tentang the worst case scenario. Apa akan menjadi landasan perjalanan KL City buat baki musim ini dan juga tahun depan sekiranya KL tewas di final tersebut? Apa message dan landasan yang KL City yang akan anda bawa KL City ke arah, kerana setiap keputusan perlawanan final akan memberikan impak terhadap landasan kelab itu selepas itu.
Jadi apa landasan KL sekiranya final ini tidak berjalan mengikut plan? Tidak berjalan mengikut plan memang 99%. That's what at least the favourites out there mengatakan. Kalau KL nak menang tu maybe 1% chance. That's the odds that were stacked against us since 2021. Kadang-kadang kamu menjadi victim kepada sukses kamu sendiri. The reason there's hope out there is because what we did in 2021. We actually won the cup. So bagi saya, konsistensi klub ada lebih jauh daripada satu perlawanan 90 minit. Walaupun saya tahu ia merupakan satu perlawanan final yang besar, tapi klub perlu ada satu bulletproof on his long term vision, on squad yang ada, technical side, and of course infra side, and of course the most important thing adalah the funding side. Dia tidak boleh mengikut arus satu perlawanan 90 minit. Menang kalah ada impact. Sadly there is a lot of clubs like that, not KL. Kerana bagi saya keseimbangan KL at the moment we are still a growing club. Everyone knows our issues in us growing. It's like a startup company, 3 years done really well. Where we're going to get the next investor who will do fundraising for us, talking corporate language here. That problem is very transparent. That's our club. Tapi 90 minit ini tidak akan berubahkan. Kalau kita menang, saya rasa masih seimbang. That's how consistent it is. Kemenangan tidak akan merubahkan segala yang telah diplan. Kekalahan lagilah tidak akan merubahkan segala yang diplan. Kerana kalau kemenangan tu sebenarnya impact dia patut lebih besar. Of course the appetite is going to grow. I can change that. That's what happened 2021. Saya ada kawan-kawan yang saya hadir kepada, saya rasa 5 days later kepada satu event. Dan kawan saya Urban, Stanley, thank you for public holiday. Baru I tahu apa you buat. You ada football club Yeah? That's the first time. I've been telling them for a long time there's football in Malaysia, there's a league. These are the urban nights, the proper urban nights which should be, yang mana kita perlu tarik mereka ke dalam bola sepak Malaysia. Tapi sekarang interest mereka lebih kerana KL merupakan tempat mereka lahir. Tapi bagi saya impact kemenangan akan mungkin dilihat oleh mereka, tapi tidak akan merubahkan landasan yang telah diukir untuk masa depan Kuala Lumpur. Dan saya berharap landasan itu akan terus membawa detik-detik yang luar biasa kepada penyokong KL seperti yang kita nampak di Matic di kota Kuala Lumpur tahun lepas apabila KL beraksi di final Piala AFC. Itu adalah satu gambaran yang saya secara peribadi juga tidak akan lupakan sampai bila-bila. Jadi saya nak ucapkan terima kasih Stan. Thank you. Dan good luck untuk final FA Cup kali ini. Moga-moga Kuala Lumpur City akan mendapat inspirasi daripada apa yang berlaku 2021 untuk mencipta satu lagi kejutan di Bumi Johor kali ini.